Okay, Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. guys. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Hai guys. So macam daripada task yang kita telah diberi kan, Betul. Ih, Yes. geli dia. Jangan yang Okay. gelak nanti. Sekarang berdasarkan kita dah task start belum? dah start ni. Ada start kan? Bantai je. Berdasarkan Oh, task bantai. yang diberi, kita perlu bincangkan 5 issues in obtaining value of money in construction project, and we need to explain in detail how quantity surveyor adapting this issue. So Okay. maybe we have each of our points, so we will explain one by one, right? So we will start with Let's do it. best resources by Fatin. So Fatin, can you explain about best resources? Anak intro ke? Tu dah intro tadi. No, like everyone punya intro. Everyone punya intro Formal kena. greeting lah. Formal greeting lah untuk video. Okay, hi, saya Hakimi. Okay. Okay, next. Saya Ifa. Hi, my name is Nur Akila binti Hasim. You can call me Akila. Wah. Saya Syamil. Hai Syamil. Okay, saya Aisyah. Hai Aisyah. Okay, hai semua. So kita dah boleh start kot? Mantap. Yes. Mantap sir. Okay. Okay, for the first point, best resources. Okay. Best resources. Saya mulakan dengan best resources. Kuatkan What sikit. is best? What Jerit is sikit. best resources? Okay. Best resources ni obtain quality resources at economic price. For example, scarce resources. Scarce resources ni maksudnya macam sumber apa tu? Manusia. Sumber yang terhad. Maksudnya kita ada sumber tapi Payah dapat. sumber kita payah nak dapat, susah nak cari lebih kurang macam tu. So ini sama dengan optimize the use of resources. So maknanya macam mana QS nak optimize kan semua resources yang ada. Kita sebab kita ada sumber yang sangat terhad. So kita macam mana QS nak buat dengan sumber-sumber yang macam ni. So jawapan saya, prior to the initiation of any development project, the client shall have the 3 most important things, which is money, land and the project brief as scarce resources. Maknanya kat sini client mesti ada 3 benda sebagai scarce resources. Sumber tahap tu terutamanya macam kalau kita ada project Piston of your phone. kita nak projek, kita kena ada tanah, lepas tu kita kena ada duit, money ataupun modal. So klien sangat perlukan 3 benda macam tu. So as a QS, apa kita akan buat? So kita kena advise, we can advise client on the cost of a project and cost alternative method of construction and various material based on client requirement and needed. Maknanya kita bolehlah nasihat klien berapa project cost yang sesuai untuk kita gunakan dengan sumber yang ada tu. Okay. Lepas tu kita juga boleh bagi macam buat cost draft ke, kita kira budget. So dengan permintaan klien tu, dia nak macam ni ke, dia nak macam ni ke, kita boleh list down dia punya cost. So kalau sesuai dengan dia punya modal, kalau modal dia okay, so kita boleh proceed dah dengan project dia kan. Lepas tu QS also can advise all the parties selected by the client to optimize care resources based on the client budget. So QS juga boleh menasihati semua parti terlibat. Contoh parti terlibat apa? Arkitek, engineer. Design. So diorang ni every parties ada diorang punya peranan masing-masing. So kita boleh advise semua parti yang terlibat kat dalam tu untuk kita optimizekan care resources berdasarkan budget daripada klien. Okay, begitu. Jadi in addition lah kan, Okay. best resources ni senang cakap resources yang ekonomik dan mengikut bajet, senang cakap. Tak lebih ataupun tak kurang. Macam tu lah. Ada nak tambah apa? Mantap. Hebat bro. So, Boleh ke kalau aku tambah? Boleh. Kan kat situ ada three apa tadi? Ada 3 important things kan, which is money, land and project. Kalau aku tambah
point untuk money dari segi bank okey ke? Macam mana? Tambah? Maksudnya Macam mana tu? kita nak minta loan dari siapa, which bank yang bagus punya loaning Okay, condition ke apa ke. Okay, sebab best resources Sebab- Isu. Semester berapa tak belajar. Kan kita ada ekonomi yang belajar pasal bank kan. Macam which bank yang ada macam bank Islam ke, Maybank ke, kan dia orang macam ada different condition. Then dia punya explanation? Explanation dia kita kena pilih, kita kena tolong klien tu pilih bank yang mana yang boleh bagi loan yang bagus, yang less condition dia macam tak complicated lah, yang macam boleh Less tolong. interest macam tu. Gitu macam tak ada. Contohnya kalau kita loan tu kadang-kadang certain along tu kan macam dah bagi loan nanti dia nak bunga, nak pasu lah apa. Betul. So macam tu lah contohnya. Boleh ke? Masuk akal ke? Boleh masuk akal. Best resources Masuk akal? Macam Masuk kan? Okay. Alright. Apa dia Tin? Tak dengar, kuat sikit. dia macam more kepada cost planning lah kalau macam tu, macam cost planning. Apa? Nanti kita akan masuk cost planning tak apa. Betul. Cost planning Sabar. Sebab Cost planning. dekat cost planning nanti kita akan juga list down dia punya bank apa yang sesuai, budget macam mana, berapa material dia, cost dia semua tu lah yang berkaitan dengan cost. So cost planning tu under Syamil je lah, best allocation. Rasanya Ya. Oh, okay. Betul. boleh teruskan. Okay, jadi kita teruskan dengan next point, best choice by Ifah. Oh aku. Okay, best choice. Kalau best choice QS, for me I think we should choose QS better use the method of feasibility studies. Okay, apa itu feasibility studies? Feasibility studies ialah analysis yang lihat through faktor-faktor yang relevan, yang menggunakan duit yang in the end client akan spend. So apa contoh feasibility study? Feasibility studies yang aku tahu ialah data collection, authority requirements, infrastructure, locations, traffic. Okay, kalau contoh lagi detail, authority requirements tu contohnya kalau kita nak buat projek tu, kita kan beli tanah. So tanah tu mestilah tengok kita beli tu kena pastikan benda tu kita punya, takutlah kita trespass ke apa. So kalau contoh location traffic tu, tengoklah location kita punya projek tu kat mana, kalau pedalaman ke hutan ke. So macam mana kita nak transport barang-barang construction ni. So semua tu macam tengok pada segi duit. Kita QS kan, kita handle duit. Betul. So why we use feasibility studies punya method? So that kita boleh tahu the final account, the final budget. Kita kena assist client ni, kita kena advise dia sama ada kita dah estimate dah harga tu, client tu nak proceed ke tidak dengan budget yang kita dah estimate tu. Okay. Itu feasibility study yang aku faham, yang aku rasa best choice for QS to tolong client ni. Okay. Yes. Without feasibility studies ni kan, kita tak boleh nak buat projek tu sebaik mungkin lah. Okay. Sangat important lah feasibility study ni. Okay. So ada additional information benda ni. Tak ada kot. Okay, so let's move to the next point, which is best allocation. So Syamil? Best allocation. Best allocation ni dia balance allocation of resources. Peruntukan untuk resources tu. So tugas QS ni dia QS will provide a complete budget estimating and cost planning system in order to control expenditure. It's to ensure that the client receive better value for money in both design and construction. So the project cost will stay within the agreed budget. So maksud dia QS mula dia akan buat estimating ataupun anggaran kos. Lepas tu dia akan buat cost planning untuk buat satu projek. Ini untuk bagi cost projek tu kenalah dengan bajet klien, tak ada lebih, tak ada kurang. Lepas tu bila kita dah buat cost planning ni, kita boleh mengelakkan daripada kerugian kos semasa buat projek tu. So bila kita buat cost planning ni, kita boleh
kita boleh handle daripada awal projek sampai habis projek tentang cost tu, tanpa ada, dengan teliti lah, tanpa ada kerugian, ikut bajet. Macam tu lah. Itulah tugas QS. Mantap bos tu. Mantap. So nanti aku sambung lah kat sini pasal yang aku punya point yang tadi tu. Okay. Mana seorang lagi Aisyah. Oh, Aisyah lain macam tak betul tadi. Dia macam ada tak ada. Dia terhilang. Lain dia kot problem. Dia kata tadi dia tak nampak kita semua, dia nampak Fatin je. Oh, tak apalah. Kita Hati sambung. tak guide. Tapi ni sekarang ni point dia kan, tak apa, tunggu kejap. Best alternative. Okay lah? Sekat tak? Tak takut. Okay. Okay, now for Syamil the... dah habis present ke? Belum. Okay, so for the next point, best alternative. Alternative. Aisyah, boleh explain tak? Okay. Boleh. Okay, for best alternative, QS can advise the client on the best design to go with based on the developer's budget and financial situation. The quantity surveyor should be responsible for keeping the design team informed regarding budget, being able to identify any future risks and challenging on buildability. Then we still need to sit in the middle of the design team to ensure the client receive value for money and then be able to report back to their client in an effective manner. Maksudnya dekat sini QS kena advise client ikut budget yang client tu bagi, which is daripada budget yang client tu bagi, design apa yang sesuai untuk dibuat. Tapi still kita sebagai QS kena ikut segala client tu punya requirements. Macam contoh client tu punya requirements daripada segi performance dia. Contoh dia akan tengok fungsi building tu berfungsi dengan baik ke tak, lepas tu material quality dia tu okey ke tak, lepas tu bangunan tu tahan lama ke tak, lepas tu daripada segi cost, of course kita kena ikut budget klien tu. Lepas tu daripada segi masa, kita kena siapkan ikut tempoh yang klien tu bagi. Tapi biasanya kalau kita nak buat project design ni, dia akan ambil masa yang lama. So klien tak suka nak tunggu benda tu lama. So kita QS kena consider alternative method apa yang sesuai untuk dipakai. Contohnya macam fast tracking. Fast tracking ni maksudnya design tu tak siap fully lagi, tapi construction tu dah start dulu. So daripada situ kita dapat reduce masa. Macam mana fast tracking? So yang telah saya faham, fast tracking tu maksudnya design tu tak siap sepenuhnya lagi, tapi construction tu dah start dulu. Oh, okay. So tu je lah. Okay. So ada lagi tak? Yang lain ni. Okay. Akilah ada tambahan apa Akilah? Fatin, Fakrul, Syamil, No. Ifah. Tak ada. Tak ada. Masa dah mantap. Okay, so for the last point best objective. So best objective ni dekat sini lah dia tulis. QS should be responsible for completing the project within project duration without having extension of time and additional expenditure on budget. So senang dia cakap dekat sini, sebagai QS ni kan, mesti dia ada rule, dia nak tetapkan construction tu mesti habis on time dan tak ada lebihan belanja. Mesti kena on budget. Betul tak? Betul. Okay. Then kalau nak cakap bab budget ni, kalau ikut overall point tadi, semua tu cakap bab budget, bab masa, semua dah cakap. Semua berkait dengan masa dengan budget. Tapi dekat untuk tambahan, kalau kata objektif ni, mestilah QS ni dia nak advise klien ke, tak kisahlah kontraktor ke, dia nak advise supaya benda tu achieve on dia punya objektif lah. Contohnya masa, time ataupun bangunan tu punya function. Contohnya masjid, kalau masjid ni bangunan ni untuk apa? Untuk ibadah, function mesti kita nak construction tu achieve dia punya objektif lah. Macam tu lah. So I think that's all. Jadi untuk conclusionnya,
Maybe Akilah boleh tolong conclude ke? Gila hilang. Akilah. Gila. Akilah. Oh, sorry. I'm sorry. Okay, for the conclusion maybe Akilah boleh tolong conclude kan? Oi, Yes, yes. api. Okay. For the conclusion is, the roles of quantitative surveyor will vary depending on his role, either within the client's consultant or the contractor. Means, Tenang je. Tenang. sorry. Berlari ke? Penat sangat tu. Sorry. So maksudnya kat sini, roles quantitative surveyor tu kadang-kadang dia depending kepada klien kita sama ada as a consultant or contractor. Jadi bagi Akilah kan, macam mana kita ni, contohlah kita ni sebagai QS lah kan, nak adapting dalam nak mengikut ekonomi, construction ekonomi yang tajuk construction ekonomi ni, kita nak adapt through ekonomi sekarang. Oh, for macam mana kita nak adapt As a untuk masa QS, zaman as sekarang a kan? QS. As a QS Untuk pandemik ni ke? Macam pandemik sekarang ni lah, contoh lah. Alamak. Siapa-siapa boleh bantu? Siapa-siapa boleh bantu? Dia maksud dia macam mana? Sekejap, dia macam bela sekejap. Sorry. Okay, based on pandemic ni, ekonomi kita confirm lah jatuh kan. Dan construction industry adalah antara industri yang paling Terjejas. Terjejas. paling worst daripada terjejas. Dan construction industry mengambil masa yang agak lama untuk kita build up balik dia punya ekonomi tu tau. Sebab construction industry adalah first industri yang paling terkesan dan paling lambat untuk build up balik. So untuk okay balik dia punya ekonomi. So QS as a QS saya rasa kena banyak ni lah, banyak survey macam mana kita nak tolong naikkan balik ekonomi, sebab dia bukan saja QS tau. Dia sebenarnya kerajaan juga, sebab All ekonomi parties. ni sebab mostly klien kita adalah kerajaan. Dan all parties yang terlibat. So every parties Should be involved untuk naikkan ekonomi balik kan. Lagi-lagi industri pembinaan, sebab tu lah kalau kita tengok kepada penyumbang utama dalam Malaysia pun adalah construction juga kan. Yes. So without construction, ekonomi negara tak akan naik lah. Yeah, Tu jatuh. senang cakap kalau ikut zaman pandemik ni kan, kalau orang cakap orang Malaysia lah kan, kalau tak function lah ekonomi. Kalau tak settle pandemik ni, tak settle lah ekonomi Malaysia. Macam tu lah. So rasanya kalau kita nak conclude panjang-panjang tak guna. Takat tu saja kita punya perbincangan. Jadi kita tamatkan dengan Assalamualaikum. Tayak. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Salam. semua. Bye, Minta maaf guys. di atas kekurangan. Okay, no Bye. problem. Terbaik semua. Bye. Weh, ada apa-apa lagi? Mantap. tak ada. Dah ke? Dah, biar. Terima Kan kasih. settle. Berapa minit? Sorry, 20 minit campur dengan mapu-mapu lah. Nanti aku potong lah. Mati, letak semua. Tak, serius lah. Serius tak semua. Sagi semaki pun tu. Ya dah. Alright. Settle. Okay, terima kasih semua. Alright. Thank you, geng. Gerak dulu, geng. Bye. Thank you. korang. Bye. 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 Bye.